isi belum yang minta ke grup surat setuju terima pelantikan sebagai ceramah? Ada dah isi. Ada isi? Ada dah isi tu. Ada dah. Asal kau masjid mana tak? Rasa ada dah. Masjid ada asal. Saya isi dah. Saya isi dah. Dalam internet ada dah. Ada internet? Dalam WhatsApp ada. Dalam WhatsApp. Betul. Jadi apa? Mungkin setelah result tak tanda kot, tak perasan kot dia. Sebab ada yang tak ceramah yang tak isi lagi. Tu dia tu bagi. Bagi. Saya rasa saya isi dah. Cuba cek kan. Tahu kan? Kalau tak nanti saya send balik lah. Baik. Isi ya. Baik. Ini. Ya. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu ialah firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un basir. Artinya, arti firman Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat.
Alhamdulillah para hadirin semua, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi muzakarah Miftahul Murid fi ilmi tauhid. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat sama Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat pendengaran atau pendengar dia panggil dah. Iaitu satu sifat yang wujudiyah, yang bahasa sungguh lagi ada, lagi pula ada dia tu di zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersepakai di zat Allah taala sifat pendengaran atau pendengar, maka Allah Ta'ala maha mendengar segala benda yang ada, sama ada benda tu jenis suara atau warna atau apa sahaja. Perkara tersebut kalau termasuk dalam perkara yang wujud, yang wujudiyah, maka Allah Ta'ala nyata jelas belaka di sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Itu kita telah bahas dah makna sifat pendengar. Kemudian malam ni insya-Allah kita masuk lagi pada menyatakan dalil. Nah, kerana tiap-tiap akidah, tiap-tiap mu'taqadat dia panggil, tiap-tiap pegangan kita tu mestilah berdasarkan dengan dalil. Nah, kejazaman kita, keyakinan kita, putusnya pegangan kita tu mesti didasari dengan dalil. Nah, tu kalau tidak didasari dengan dalil, maka pegangan kita tu dipanggil muqallid. Kita tu seorang yang muqallid dia panggil, pok turut orang. Apa makna muqallid? Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain dari kerana ta'assub, asabiyah, tanpa mengetahui sebarang dalil. Ini dia panggil muqallid. Bahayanya muqallid ni ialah saat-saat sakaratul maut. Nah, saat-saat hampir nak mati tu, maka syaitan mari berupa dengan rupa-rupa orang yang dia kasih. Nah, tu tengok. Nah, jadi kalau seorang tu dia kena akidah ni dengar-dengar orang tua dia duduk cerita sampai kecil-kecil dulu, tak ada mengaji, tak ada memikir nazar pada dalil. Nah, ikut orang tua dia cerita gitu tu maka saat sakaratul maut, syaitan mari berupa dengan rupa-rupa orang yang dia kasih. Kalau dia kasih dengan kata ibu bapa, maka syaitan jadi ibu bapa dia. Nah, mari berupa dengan abah, dengan mak dia. Tu dia saat sakaratul maut. Nah, orang keliling tak nampak, dia je hak nampak. Nah, kata Allah, abah mari ni kita saat-saat sakit gini. Dah. Syaitan berkata, syaitan berupa dengan abah kita dah. Oh lah, abah saya kamu, sebab tu abah mari tengokmu ni. Nah. Sangat-sangat abah saya. Oleh kerana saya ni lah, abah nak ayat kamu hak muda i'tiqad ketika mana hidup dulu Allah tu Tuhan. Dia tu ada, dia tu dia yang menjadikanmu, dia tu semua tak betul hak sebenarnya. Siap. Nah, hak sebenarnya ikutlah gapo dia cerita, sahak akidah kafir dah tu. Dah. Hak sebenarnya Tuhan ni sejuta awe-awe. Macam tu. Kita pun hak jenis tak ada erti dengan dalil. Ya ke abah? Oh lah betul hak abah ayat, abah saya kamu, kata abah ayat. Oh lagu tu berat malikul maut, ambil nyawa mati dalam kafir. Atau kita jenis taklid itu guru. Mari rupa tu guru. Pakai dengan serban berjanggut, bersubah gapo jubah dah. Dia kata hak selama ni duk mengajar atas masjid tu tak betul. Hak betulnya Tuhan ni terus juta ke pak ke Tuhan ni tak ada. Ikutlah. Asal akidah tu boleh mencabutkan kita daripada iman dan Islam. Itulah usaha syaitan-syaitan saat kita sakaratul maut. Nah, maka kerana tu wajib pegangan kita tu didasari dengan dalil. Ulama dia tak tinggal setelah menyebutkan perbahasan mu'taqadat, perkara-perkara yang wajib kita kena i'tiqad, lalu diiringkan selalu dengan dalil. Mana dalil ni tengok? Adapun bermula dalil
Ya, yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat dengan sama Allah Ta'ala, dan tentu tidak tentu tidak tu pekok. Ia mari selalu dah, ia mari dua selalu dah. Satu dalil menunjuk di atas dua madlul. Ya, gitu dah. Dalil menunjukkan Allah mesti bersifat dengan pendengaran, tentu tidak dia pekok. Gitu selalu dah. Tu. Mana dalilnya? Ialah firman Allah Ta'ala. Tengok. Pelik kita. Dalam sifat sama, dan nanti kita masuk sifat basar serta sifat kalam, perbuatan ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama kalam ni, mereka dalam tiga sifat ni mereka mengedepankan dalil Quran daripada dalil akal. Tengok. Cuba kita perhati tengok. Hak sebelum-sebelum ni tak ada tu Quran ni. Yuak mari ada pun tanda Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, itu sekalian makhluk ini. Ada pun tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sifat iradat, ialah sekalian makhluk ini. Semua dalil akal berlaku sebelum ni. Tiba-tiba masuk sifat sama, basar dan kalam. Ulama-ulama usuluddin dia bilang, dia sebut dalil Quran dulu. Orang panggil dalil naql, dia panggil. Naqal, mana pindah ambil daripada Quran atau hadis. Dipanggil dalil sifat sama, basar dan kalam ni mendahulukan atau menyebutkan dalil nakal berbanding dengan dalil akal. Ini perkara yang mesti juga kita kena tahu. Kerana dalil akal kurang kuat berbanding dengan dalil nakal. Kurang kuat. Bukan tak kuat, kurang kuat. Sebab apa? Sekira-kira kepala otak akal kita mikir, kalau manusia tu buta, pekok, bisu, dia tak boleh kawat kerja. Boleh. Tengok orang buta, banyak mana hafid Quran. Tengok. Orang bisu, orang pekok, banyak kadang-kadang kemahiran dia boleh buat. Pandai jahit, pandai itu, pandai masak, pandai ini. Pekok bisu tu buta hafid Quran. Mana kita hak celek ni pun kuliah ada lagi hak doktor kan. Tak tahu lakum dinukum aliyadi di mana. Tengok. Manusia sekira-kira dia tu pekok, buta, bisu pun boleh buat hijau. Maka apa salahnya kalau Tuhan tu pekok, buta, bisu, takkan dia tak boleh buat alam semesta ni? Tengok. Ini akal tu jadi mari mikir lagu tu. Sebab tu kata tak kuat. Sebab tu kata tak kuat. Lepas tu tak ada ke ustaz dalil akal yang menunjukkan mesti Tuhan bersifat dengan sama, basar dan kalam? Ada, bukan tak ada. Lagu mana? Yakni kalau Tuhan tidak bersifat dengan sama, kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat pendengaran, tentu-tentu dia bersifat dengan lawan bagi sifat pendengaran. Apa? Pekok. Kalau gitu pekok-pekok ni lebih ke kurang? Cuba fikir tengok. Lebih dah orang itu pekok. Atau saya pekok lah. Rasa lebih lah gitu ke? Tak ada lagu tu. Orang pekok, orang buta, orang bisu ni orang panggil kurang. OKU kalau sebenarnya. Orang kurang upaya. Jadi kalau Tuhan tidak bersifat dengan pendengaran, bermakna Tuhan bersifat dengan pekok. Pekok ni kelebihan ke kekurangan? Kekurangan. Maka seorang yang bersifat dengan kekurangan, pasti dia akan berhajat kepada orang lain yang mampu menghilangkan kekurangan yang ada pada diri dia. Tengok. Cuba perhati tengok. Tanya orang buta, orang bisu, orang pekok. Tanya dia. Mak, contoh mamak ni dia buta.
Nah, atau dia bisu, atau dia pekak, tak kira dah. Mak, kalau ada doktor boleh menyembuh, boleh ubat pekakmu, bisumu, butamu, benar tak? Benar lah kata ni. Payah duk bisu duk mai isyarat gini orang tak faham kadang-kadang tukar. Kata ni. Orang nak roti orang apa? Ha? Oh, payah kata kalau boleh nak kecek lah. Nak kata nak. Mesti nak dia berajak tu nak. Orang buta nak tak kalau ada doktor yang mampu menghilangkan orang panggil penyakit buta dia tu, sehingga dia boleh lihat alam semesta. Tentu dah dia nak. Nah, tentu dah dia nak. Dia berhajat maknanya. Maka Tuhan kalau dia bersifat dengan pekak, maka dia berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan pekak yang ada di zat dia. Bila sebut kata Tuhan berhajat, artinya bukan Tuhan. Sebab apa bukan Tuhan? Sebab Tuhan ni mesti kena kaya, ghani, kena ghani mutlak, kena ghina mutlak. Pesen berhajat ni makhluk. Dah itu ni. Tuhan sebut dalam Quran. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Hei manusia saja ke? Dah. Nah, semua makhluk Allah semua fakir, fuqara'u ila Allah. Tapi khitab kepada manusia ni kerana kita lah orang panggil raja bagi segala makhluk ni. Nah, kita ni raja bagi alam semesta. Nah, tu kita ni raja bagi alam semesta. Adapun kita pula alam semesta bagi raja yang ada dalam tubuh kita. Gapo raja tu? Hati tu. Itu dah. Nabi kata ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi kata ketahuilah dalam tubuh seorang anak Adam tu ada seketul daging. Tapi bukan nak seketul daging tu, naknya kelakuan yang ada, ahwal yang ada pada seketul daging tadi. Bila baik dia baik habis seluruh anggota. Bila jahat dia jahat habis seluruh anggota. Gapo tu dia panggil? Qalbu, jantung tadi, hati tadi. Jadi hati itu raja bagi anggota. Nah, maka kita ni pula raja bagi alam semesta. Apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di darat, di laut itu kerana tangan kanan kita manusia yang mengusahakan maksiat derhaka pada Allah. Tu tengok. Jadi kita manusia ni ialah jantung bagi alam semesta. Dah. Kita juga manusia, alam semesta bagi jantung kita. Boleh tak kata kita? Ataupun kita ni ialah raja bagi alam semesta. Nah, dan kita juga alam semesta bagi raja kita. Mana? Ni dalam hati ni. Tu tengok. Jadi sebab tu Allah Ta'ala khitab pada manusia. Tuhan tak kata hei lembu, hei kucing, hei rimau, hei gajah. Tak lah. Kenapa? Hak tu bukan jenis bahasa patut layak nak ngaji lah kata ni. Manusia ni hak patut padan untuk terima ilmu. Kau je tengok lembu kubah mai duk mengaji atas masjid juga. Nah, jangan siapa tu hajar lagi tu sudah ada ni. Malu kita manusia, lembu kubah mai mengaji hanya. Nah. Memang tak ada lah bukan jenis dia. Lembu kubah, gajah rimau nak mai mengaji, bukan. Lepas tu siapa hak patut kena mengaji? Manusia. Sebab tu Tuhan kitab manusia. Ya ayyuhan nas, hei manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua tu tak boleh lepas dengan Allah. Fakir dengan Allah. Apa makna fakir? Berhajat pada Allah. Apa makna berhajat? Tak boleh lepas. Itu Allah. Kalau kata berhajat aku kita tak berasa pula. Kita berasa berhajat dengan Tuhan ni bila? Time semayang hajat. Itu baru rasa berhajat. Padahalnya dah. Kita berhajat kepada Allah setiap saat, setiap nafas, setiap gerak, setiap diam, setiap kelipan mata. Tak pernah lepas daripada Allah Ta'ala.
Nak kelip mata, kelip Allah. Kalau Tuhan tak boleh kelip, tak kelip kita, warna tak boleh buka mata. Siap. Nah, atau warna tak boleh katuk mata, duk masuk debu gitu, berair butir-butir mata. Siap. Nak nyawa satu nyawa, nak lepas satu nafas, semuanya berhajat pada Allah. Tak boleh lepas dengan Allah. Pak Allah, wallahu huwal ghani. Allah ghani. Apa ghani? Kaya. Apa kaya? Tak berhajat gapo-gapo. Apa mana tak berhajat gapo-gapo? Lepas sebuah serbi daripada benda lain. Itu makna kaya. Itu makna tak berhajat gapo. Lepas. Jadi kalau Tuhan itu tidak bersifat dengan pendengaran, artinya dia bersifat dengan pekak. Bila dia bersifat dengan pekak, bermakna pekak itu kekurangan. Maka tidakkah dia berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan daripada zat dia? Maka sifat berhajat ni layak kau jadi Tuhan? Tak layak. Tu tengok. Jadi kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat pendengar, bawa Tuhan bukan Tuhan. Siap. Pak kalau Allah bukan Tuhan, siapa lagi Tuhan? Oh tak ada ya. Pahala langit bumi jadi mana? Jadi sendiri kali. Etis. Mulhid. Boleh terima dengan kepala otak jadi langit bumi. Tak ada siapa yang menjadi. Tak boleh. Mesti ada Tuhan yang menjadi. Pak Tuhan yang menjadi itu, dia bersifat dengan sifat ketuhanan, kesempurnaan. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, dia bersifat dengan sifat kekurangan. Pak bagai kurang ni boleh buat ke? Nah, boleh mengaku Tuhan? Tak boleh. Tu tengok. Jadi walaupun dalil sifat samad basat kalam ni tidak kuat dalil akal, tetapi ada dalil akalnya. Kuat juga tu, kuat juga. Jangan main dah tu. Hak kata tak kuat lagi, takut dia mikir lagu tak ada. Mana? Apa salah Tuhan pekak? Boleh je. Nah, yang penting dia buat alam ni. Siap. Takut dia fikir supaya manusia. Mana? Manusia hak pekak pun boleh buat kerja macam-macam. Hak bisu boleh buat kerja macam-macam. Hak buta boleh hafiz Quran. Ramai mana? Nah, boleh buat kerja macam-macam. Apa salah kalau Tuhan pekak buta bisu? Dia boleh juga buat langit bumi. Tengok. Lemahnya di situ. Nah, tapi kalau kita bahas kok sebelah hukum ketuhanan, kuat dalil akli. Kuat dalil akli. Apa? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat pendengar, bermakna Tuhan bersifat dengan sifat lawannya, iaitu pekak. Pekak ni sifat kekurangan. Maka Allah berhajat tak kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan di zat dia? Berhajat lah. Berhajat ke doktor, ke kutuk bomo, ke tabib, ke siapa tak kira. Nah, maka sifat berhajat tak boleh lepas dengan benda lain. Tuhan ke? Bukan Tuhan di awal lagi. Karena Tuhan tu ghani, mana kaya mutlak. Kita kaya juga, tapi kaya qaid dipanggil. Kita pun ghani juga, tapi ghani bil qaidi. Tuhan ghani ghina mutlak. Al-ghina bil itlaq dia panggil. Kita kaya juga, ghani juga, ghina juga, tapi bil qaid, dengan kaid. Kaya dengan sebab banyak harta, banyak tanah, banyak duit, banyak pitih, banyak rumah, banyak bini, banyak anak. Itu kaya kita manusia. Kalau hilang hak banyak tu tak ada lah kaya ya. Nah, tu tengok pak mak. Apa? Dulu kaya ni jutawan. Pahala ni apa kedaan. Pak apa? Hilang lah ada hak banyak ni. Hilang hak banyak tak ada lah kaya kita. Itu kaya makhluk. Kaya Tuhan bukan makna lagu tu. Kaya Tuhan dengan makna tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Pak kalau Tuhan bekak tak lepas dia panggil. Dia berhajat, duk napas demi napas juga duk. Manalah doktor boleh. Nah tu macam orang buta. Dia nak tak tanya. Tak tanya je. Nak tak kalau boleh melihat? Nak je. Bukan tak sih. Kalau ada doktor boleh ubat ke apa nak sangat. Mana lepas dah? Tak lepas. Dia tak lepas. Jadi kalau Tuhan tu bersifat dengan tak lepas, mana fakir, iftiqar, maka tu bukan Tuhan. Iftiqar, fakir, fuqara ni ialah sifat makhluk. Tuhan tu hukum ketuhanannya dua. Mana? Istighnahu an kulli ma siwahu, dia mesti kaya daripada tiap-tiap barang selain daripada dia. Mana apa? Dia tak berajak gapo-gapo selain daripada dia.
Apa makna? Dia lepas serba-serbi daripada benda lain. Kita duk semaya, puasa, duk taat ke dia ni bukan dia duk berhajat dengan amal ibadat kita, bukan. Jangan kata kalau kita tak semaya kat Tuhan ni lemah, letih, bukan. Nah, kalau kita tak semaya pun kita hak rugi bukan Tuhan dah. Berkata Tuhan ni gerak, aku malas semaya biar letih sekali. Hei, tak gitu. Bukan gitu. Nah, Tuhan kata dah dalam Quran kan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Barang siapa yang syukur. Syukur apa makna? Sarraful abdi ala ni'ma ila ma khuliqa li ajlih. Hamba tu dia guna pemberian Allah mengikut apa hak Tuhan kehendak Tuhan suruh. Ha, tu ana syukur tu semaya, puasa, tutup aurat dan sebagainya, ikutlah. Nak kita buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Syukur tu dia panggil. Maka siapa dia syukur? Fa innama yashkuru li nafsih. Sebenarnya dia syukur untuk diri dia sendiri, bukan untuk Tuhan dah. Tuhan tak ada berajak dengan amal ibadat kita. Nah, jangan duk cekak pinggan, Tuhan ni malas semaya 2-3 kali, biar letih sekali. Jangan. Tuhan ni walau kafir semua manusia atas muka bumi, walaiyazubillah. Nah, walaiyazubillah min zalik. Nah, kalulah takdir Tuhannya kafir habis manusia atas muka bumi, Tuhan tetap tidak akan berubah ketuhanannya, tetap dia tu Tuhan. Dia tetap kuasa, dia tetap ada, dia tetap perkasa, dia tetap jabbar, mutakabbir, aziz. Itu tak ganjuk ketuhanan Tuhan. Nah, bukan dia duk berajak dengan amal ibadat kita. Kita tu hak beramal untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Wa may yakfur, siapa kufur dengan nikmat Allah Taala, tak semaya, tak puasa, buat kerja dosa, tak taubat, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka Allah Taala Maha Kaya dia, tak berajak apa dia. Hamid, zat yang patut dapat kepujian, Tuhan. Tu jadi ingat baik-baik. Jadi Tuhan, nak jadi Tuhan ni kena ada dua perkara. Mana? Dia tak berajak apa-apa, istighnah an kulli ma siwa. Mana? Dia lepas daripada benda lain. Itu satu. Lepas tu waliftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Nah, dia tak berajak apa-apa selain daripada dia. Selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Itu. Walau sebutir kumeh, walau sebutir pasir, walau sebutir zarah, walau sekelip mata, walau sedeguk jantung, walau setarik nafas, walau sehembus nafas, walau satu gerak, walau satu diam, walau seurat rambut, tak ada siapa pun masih wallah boleh terlepas dengan dia. Tak ada. Tak ada. Kalau ada ruang ni Tuhan. Lagi cari. Ada tak? Batu keh. Lagu tu dah. Dah. Nak ada dia pun berhajat kepada yang membina, yang menjadikan dia. Betul tak? Dia sendiri nak wujud dia tak boleh lepas daripada benda lain. Apa orang panggil Tuhan lah gitu? Bukan Tuhan yang sebenar. Lepas tu orang duk panggil Tuhan kat tu, orang hak panggil tu tak kenal Tuhan, sebab tu dia panggil Tuhan. Maka Tuhan hak dia panggil tu Tuhan palsu. Maka Tuhan palsu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, duit palsu duit ah. Bukan. Mau duit palsu pun duit juga. Dia bawa dia beli. Nak tu ni. Cashier kata, "Hey, duit palsu ni cik." Duit juga ya. Duit palsu ni tak boleh. Tak apalah, dia mau panggil duit juga ni, ambil lah. Nyata apa ke cashier situ. Samalah. Jangan kita panggil Tuhan pada benda-benda yang bukan Tuhan. Tak tu. Dah demo tu panggil, mu nak jadi pada demo tu ke? Demo tu panggil muka dia tak kenal. Mu hak kenal Tuhan jangan tu panggil lah Tuhan. Lepas tu Tuhan kita siapa? So tak ada Allah. Allah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu lah. Sebut Tuhan kena ke Allah tu. Itu sebab tu tak payah nak belagak warak. Ada setengah-setengah orang kita ni ngaji tak embuh. Ngaji tak berapa nak mengaji, tapi nak lebih tunjuk lebay dia, alim dia pada tok guru. Bila tok guru kata Tuhan dia apa gitu go. Ustaz, tak usah panggil Tuhan lah.
Sebut Allah ayat. Nah, apa haji tak boleh panggil Tuhan? Oh, Tuhan ni banyak ustaz. Iya pula nak ajar ustaz. Tuhan ni banyak ustaz. Banyak ke haji Tuhan? Oh, banyaklah. Batu Kih ada hak Kelantan tu ada 3 ekor besar. Nah. Oh, tu hak tidur tak bangun-bangun. Hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Hak banyak Tuhan dia ya. Kalau gitu haji ngucap kelik ni. Haji ngucap kelik. Tuhan banyak ni kafir. Tuhan ni tak ada lolah. Nah, sebut Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Allah tu. Apa nak kata jangan sebut Tuhan? Nah, melainkan orang hak sebut Tuhan tu nama ceng long leng teng long long. Nah, tu baru betul. Sebab apa? Sebab tur di kepala otak orang kafir. So gapo ikut ni? Tu tengok. Habis. Tu. Jadi kita tu jangan jadi serupa orang tak kenal Tuhan. Nak tiru apa orang tak kenal Tuhan? Nah. Kata masalahnya ustaz, demo-demo tu penganut agama lain lah dia ni. Penganut agama lain maksudnya. Demo-demo tu panggil God tu Tuhan juga. Loh. Haji nak jadi serupa dia ke? Haji ni piah cotek atas kepala, berjubah bersejadah pula, wasabah tak lekar dalam luar poket jubah. Lepas tu tiba-tiba jadi serupa penganut agama lain. Apa gitu? Kita orang kenal Tuhan jangan jadi serupa orang tak kenal Tuhan. Ada lagu tu Jadi kalau orang sebut tu orang Islam sebut Tuhan kena ke Allah, sebut Allah kena ke Tuhan. Tak suruh beki-beki nampak jahil atas belakang kita. Ada. Jenis semangat nak menegur dah. Tu. Ya tak boleh. Ustaz sebut Tuhan je pun hari cuek ni. Ustaz, jangan duk sebut Tuhan lah. Sebut Allah Tuhan ni banyak. Ni nak ajar ustaz. Nah, Tuhan ni banyak. Berapa ekor? Nanya banyak ni. Banyaklah. Agama tu panggil God tu Tuhan. Loh, dia nak jadi serupa agama lain pula. Dia mari masjid sembahyang mustaqim, duk sembah siapa selama ni? Tak ada dah Tuhan hak sebenar, hanya Allah. Sebab tu kita nafi la ilaha, tak ada Tuhan tu. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan hak sebenar lah. Tuhan sebenar hak mana? Tak termasuk Allah, hak lain pada Allah. Betul tak? Betul kita nafi. Tuhan hak sebenar lain pada Allah. Ada tak? Tak ada. Namun duk nafi Tuhan tak sebenar. La ilaha, tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan batu ke, Tuhan hak ditopak, hak dibaca, hak di gereja, hak di mana. Hak tu tak boleh nak kata tak ada. Benda ada, cokok hangat ada tu kata tak ada mana? Bohong dia panggil. Nah, benda ada kata tak ada, bohong dia panggil. Satu kesilapan. Lagi pula benda tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Nabi buat berapanya? Tengok. Kalau kita nabi la ilaha, tak ada Tuhan mana? Tidak ada Tuhan tokong, Tuhan berhala, Tuhan hak disembah oleh orang kafir. Illallah, melainkan Allah. Maknanya jadi lagu ni. Tidak ada Tuhan yang tidak sebenar, melainkan Allah sahajalah Tuhan yang tidak sebenar yang ada. Tak kafir apa? Tengok. Sebab tu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni yang kita buat main-main. Ni kita buat main-main ya, la ilaha illallah ni. Tak ada kalimah paling besar sekali. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan dia tu nak mati sakaratul maut la ilaha illallah, masuk syurga dia. Bukan senang nak boleh ucap la ilaha illallah tu. Hak duk senang ucap tu dalam cerita drama Melayu je. Drama Melayu saat nak mati la, bukan la ilaha illallah, asyhadu tu. Asyhadu Allah. Berlaku senang. Saat sakaratul maut bukan senang lagu tu. Jadi yang kita buat main-main dengan kalimah la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah tu terjemah baru. Apa makna? Makna tu apa? Tak ada Tuhan melainkan Allah, apa makna? Dia kata tak ada lah Tuhan berhala, Tuhan tokong, duk napi tu. Tak ada apa-apa hak tu. Ada. Lagi pula bukan Tuhan hak sebenar. Kalau kita duk napi hak tu tak ada Tuhan tokong, makna tak ada Tuhan yang tidak sebenar, melainkan Allah Tuhan yang tak sebenar yang ada. Apa jadi gitu Ustaz?
Sebab melainkan illa situ orang panggil illa muttasil, bukan illa munqati'. Apa? Illa muttasil ni benda hak sebelum daripada illa dengan hak selepas daripada illa, benda hak tu lah, benda hak sama. Sebab tu la ilaha illallah maknanya la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan tepat, dengan sebenar. Nafi Tuhan sebenar. Tak ada Tuhan hak sebenar. Tuhan yang betul tu tak ada. Allah tak ada ke? Allah ada. Hak lain pada Allah tu tak ada. Betul? Tuhan yang betul, Tuhan yang sebenar lain pada Allah ada tak? Ada? Tak ada. Jadi kita kata tidak ada Tuhan, betul lah tu. Tak ada Tuhan yang sebenar lain pada Allah. Bukan Allah, Allah Tuhan yang sebenar, yang betul, yang ada. Itu. Sebab tu kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi lagu mana? Allah sahajalah Tuhan yang sebenar yang ada. Itu makna dia. Itu lagu tu dah. Tu lagi akal lepas habis ngaji sifat 20 dengan apa? Dengan sifat kenabian, kerasulan, siddiq, amanah, tabligh tu, barulah nantinya musannif akan bahas dua kalimah syahadah. Habis. Kalau gitu sininya dia buat mari firman Allah Ta'ala. Mana firman Allah Ta'ala? Innallaha sami'un basir. Artinya, makna terjemahannya balik bahasa daripada Arabnya, innallaha sesungguhnya, bahawa Allah Ta'ala ni sesungguhnya, atau bahawasanya Allah Ta'ala itu sami'un, bukan sam'un tu, silap tu tulis tu. Sami'un, ya titik dua bawah. Ya dalam Quran Allah Ta'ala tak cerita dah sama' basar, Tuhan tak cerita lagi tu. Tuhan kata sami'un basirun, apa? Zat yang amat mendengar atau yang moho mendengar. Tu orang panggil sami', sirah mubalaghah dia panggil. Sirah mubalaghah. Kita berhentilah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Syahadu أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Jadi dalam Quran ni Allah Taala tak pernah sebut dengan sifat, tak ada. Nah, innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal haya was sama' wal basar wal kalam, tak ada itu. Dah. Sebab tu kelompok Mu'tazilah ingkar. Dia kata tak ada di zat Allah Taala sifat sama, tapi Allah sami'. Allah zatnya maha mendengar, tetapi Allah maha mendengar dengan zatnya, tidak ada sifat. Sebab tu kelompok Mu'tazilah ni juga digelarkan dengan Mu'attilah. Apa Mu'attilah? Ni kelompok yang mentaktil, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Kerana apa? Karena kata Mu'tazilah, kalau Allah bersifat, pertamanya hujah Mu'tazilah, tidak ada dalam Quran Allah menyebutkan Allah innallaha ta'ala tasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal haya wal sama' wal basar wal kalam. Tak ada. Satu hujah dia Mu'tazilah. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala tu bersifat, adakah sifat Allah Ta'ala tu qadim atau hadis? Kalau sifat Allah Ta'ala tu hadis, mana baru? Sifat sama, basar, kalam Allah baru, maka zat Allah juga ikut baru. Karena sesuatu yang bersifat dengan baru, maka zat juga ikut baru. Kita zat kita baru kenapa? Karena kita tu bersepakat dengan sifat-sifat yang baru. Kalau kita kata Mu'tazilah ni, kalau kita kata sifat Allah Ta'ala tu qadim semua, qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, semua qadim, maka kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama'u, nescaya berbilang-bilang benda qadim. Maka kaedahnya ta'addudul qudama' mustahil. Berbilang-bilang benda qadim tu jadi mustahil. Kristian saja i'tiqad 3 benda qadim dikafirkan. Lepas tu orang ahli sunnah wal jamaah i'tiqad berapa qadim? Zat Allah. Lepas tu sifat ada di zat dia qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Itu secara tafsili. Ada lagi sifat-sifat lain. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari isbat lagi sifat-sifat zat. Mana? Sifat wajhu, sifat yadu, sifat istiwa, sifat jambun, sifat di zat Allah Ta'ala. Bukan anggota dah, bukan anggota tu ada sifat. Gapo hakikatnya? Wallahu a'lam. Banyaklah sifat-sifat, banyak. Qadim lah qadim. Berapa qadim tu? Lebih kafir pada Kristian lagi. Itu kata Mu'tazilah. Maka orang ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah jawab dengan secara akal tadi dijawab. Sifat-sifat Allah Ta'ala tu semuanya qadim, bukan hadis. Pasti bukan hadis. Lepas tu tidakkah berbilang-bilang benda qadim? Ya, berbilang-bilang benda qadim, tapi di satu zat yang sama, maka tidak digunakan kaedah ta'addudul qudama' mustahilun. Tak guna itu. Yang kata berbilang benda qadim tu mustahil apabila benda qadim tu bahasa zat kedua-dua. Ni zat yang qadim, ni zat ni pun qadim. Tu baru mustahil. Mana? Berbilang dua Tuhan. Ada pohon ni zat qadim, lepas tu sifat tu tak boleh bercerai tangga daripada zat. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Itulah. Dia bukan zat, tapi dia tu bukan yang lain daripada zat. Mana tak boleh bercerai tangga daripada zat. Gitu. Macam piah dengan putih. Ni, piah dengan putih. Boleh kita tangga putih, nak ambil piah saja? Tak boleh. Putih ialah piah. Bukan. Kalau putih ialah piah, dinding ni pun putih habis piah pelaka lagi tu ke? Dah. Putih sifat, warna, arak. Piah tu zat. Ni. Jadi putih tu bukan piah, tapi putih ada di piah ni bukan yang lain daripada piah. Mana tak boleh cerai tangga daripada piah. Tu. Jadi kalau hak jadi lagu ni tak apa. Itu satu.
Padahal Quran tak ada. Ya, tidak ada dalam Quran secara dilalah mutabaqah. Betul? Tak ada dalam Quran secara dilalah mutabaqah, betul? Tak ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i. Tak ada itu. Betul? Tapi ni ayat Allah Ta'ala katakan innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu ialah zat yang maha amat mendengar, lagi amat melihat, lagi maha amat melihat. Maka tak boleh kita terima dengan akal kita satu zat yang mendengar dan melihat, melainkan mesti ada di zat dia tu sifat pendengaran dan penglihatan. Lagu tu mabda' dipanggil. Mabda' ni tempat pucuk terbit bagi hijab melihat dan mendengar. Macam kita boleh melihat. Di mana pucuknya? Ni mabda' kita di sifat penglihatan yang Allah Ta'ala letak pada anak mata, pada adat. Pada adat akhirat esok tangan kaki pun Tuhan letak sifat pelihat ni. Nah, bukan setakat pelihat, perkata pun ada di tangan kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada ini hari akhirat kelak, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka itu manusia. Wa tukallimuna aydihim, bercakap dengan kami tangan-tangan mereka. Tuhan letak di tangan ni sifat perkata. Lah ni perkata duk mulut. Nah, kita nak cakap gapo, nak bohong gapo, nak syarah gapo, nak royak, nak goreng gapo, mulut tu be. Akhirat mulut tak ada sifat perkata, pak letak di tangan. Tangan pula bercakap, "Hei Tuhan, gini gini." Tu sebab tu Tuhan letak perkata, pendengar, pelihat ni atas jalan adat saja kita di dunia ni. Maka setiap-tiap hukum adat sah menyalahi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun boleh cakap agak. Tangan duk kecek, kaki kata, "Ya Tuhan, betul. Aku tengok diri." Kaki naik saksi tu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tengok. Jadi satu zat yang boleh mendengar, boleh melihat, pasti ada orang panggil mabda'. Mabda' ni tempat pucuk boleh melihat boleh. Tempat pucuk tu lah orang panggil pendengar dan pelihat. Gitu. Atau pendengaran atau penglihatan. Gitu. Sama kau mendengar dengan pendengaran? Tak sama. Mendengar ni ialah hijau. Orang yang tidur bukan pekak. Betul tak? Orang tidur duk nyala dinding macam Spiderman lekat tok guru duk mengajar. Dak ni dia pak lekat di Spiderman macam Spiderman lekat dinding. Tidur tu biar libasi nak tunggu qamat isyak ni. Nah, adakah dia pekak? Tidak. Dalil tak pekak, pani tok bila Allahu akbar Allah, dia pun la libasi lekat. Bangun. Tak pekak punya. Memang tak pekak. Dah tadi tok guru mengajar dengar tak? Tak mendengar. Jadi mendengar dengan pendengar ni sama tak? Tak sama. Mendengar tu hijau, pendengar tu lah sifat yang ada. Itu dah. Apa dah? Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah kata tidak boleh dipikirkan dengan kepala otak satu zat yang mengaku kata dia maha mendengar, melainkan mesti ada di zatnya sifat pendengaran. Apa? Tepat pucuk bagi boleh atau maha mendengar tadi. Jadi sebab tu kita tu isbatkan pendengaran, bukan setakat Tuhan maha mendengar. Jadi kalau setakat tahu Tuhan maha mendengar, Mu'tazilah pun kata Tuhan maha mendengar. Tapi Allahu sami'un bizatihi, gitu Mu'tazilah. Kita dak Allahu sami'un bisam'ihi wa sam'uhu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qa'imatun fi dzatillahi ta'ala. Allah zat yang maha mendengar dengan bersepakai di zatnya sifat pendengaran atau sifat pendengar. Dan bermula sifat pendengar itu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, lagi pula ada di zat, lagi pula sedia kala, kekal selama-lamanya, tak sama dengan pendengaran kita. Lagu tu dah habis. Kemudiannya kita sambung pula insya-Allah dan basar. Jadi lagi amat melihat tu amat tak payah hurai lah, sebab nantinya itu ialah dalil sifat basar.
Tu innallaha basirum bil ibad nanti. Tu pun salah juga tu tulis ayat Quran tu. Dia tulis innallaha basarun bil ibad. Ya tinggal ya tu dah. Kalau ada kitab tu salah pakat bakilah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh.